So maksud sifat sabda adalah sifat yang kita sebut, yang kita sebutkan untuk menafikan, menolak segala sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Untuk kita menafikan sifat makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita sambung kepada sifat al-ma'ani, dan kemudian kita akan sambung terus ke sifat al-ma'nawi. Bagi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sifat al-ma'ani adalah suatu sifat yang telah tersedia wujud pada zat Allah, yang menyatakan tentang pengertian tertentu mengenainya. Ini mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, apabila kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, secara automatiknya kita juga beriman bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat al-ma'ani. So bila kita kata Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat ilmun, hayyun, sama, dan yang tujuh tu lah. Okay. Sifat yang pertama adalah sifat qudrah. Okay, dalam bahasa Melayu, apakah yang kita selalu ada satu perkataan yang kita sebut sebagai kudrat. Kudrat. Kudrat tu daripada perkataan bahasa Arab lah, qudrah. Jadi apabila kita sebut bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha berkuasa ke atas sekalian makhluk. So bila kita sebut bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, so Allah Ta'ala itu adalah sifat qudrah bagi Allah Ta'ala itu adalah sifat yang qadim, lagi azali, yang berdiri pada zat Allah. Jadi bila kita tengok ayat tadi tu, qadim lagi azali yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Qadim lagi azali itu maksudnya apa? Kita kembali kepada sifat qadim yang kita dah sebut sebelum ni, sifat qidam tu. Maksudnya Allah Ta'ala itu wujud tanpa adanya permulaan, tanpa bermula dengan tiada bertukar kepada ada. Tak, maksudnya Allah Ta'ala memang sudah sedia ada wujud sebelum adanya masa, terciptanya masa, sebelum ada terciptanya jarak, sebelum ada terciptanya semua benda, Allah Ta'ala itu memang wujud. Dan apabila kita kata Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu secara automatiknya kita mampu fikir bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah ni. Allah Ta'ala berkuasa. Dalil dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in, ke atas semua perkara, qadirun, maha berkuasa. Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tak ada apa yang terkecuali. Semua perkara, semua sesuatu yang digerakkan makhluk itu Allah Ta'ala berkuasa terhadap semua itu. Dan sedangkan kita boleh fikir, kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak berkuasa, maksudnya Allah Ta'ala itu lemah. Berkuasa lawan dia lemah. Yang lemah ni hanyalah makhluk. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah, sifat makhluk, maksudnya kita nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu makhluk. Sebab ada satu je sifat makhluk pada Tuhan itu, maksudnya kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan. Yang ni kita kena ingatlah dalil ni. Dalil ni sangat mudah. Sebab kita selalu kalau baca Al-Quran, hafal Al-Quran, biasanya kita memang akan jumpa ayat ni.
innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, iradah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, antara ayat-ayat yang simple, kita nak cakap, kita akan sebut kita nak buat sesuatu ataupun kita nak pergi ke tandas, contoh kita akan guna ayat uridu an azhaba ila mirhat ila dauratil miyah ila al-hamam. Uridu adalah perkataan yang sama dengan iradah, cuma di dalam bentuk kata kerja. Iradah di dalam bentuk kata nama. Iradah itu adalah kehendak. Kita boleh terjemah secara mudahnya, iradah itu adalah kehendak. Kalau kita tengok, kita baca-baca novel ke ataupun penulisan yang puitis oleh orang-orang Melayu, kita akan jumpa perkataan iradat ni. So iradat ini kalau kita jumpa yang dalam tulisan-tulisan Melayu, maksud dia adalah iradah ni lah, maksud dia kehendak. Yang ni Allah Ta'ala itu maha berkemahuan ataupun maha mengkehendaki. Bila kita kaitkan iradah tu dengan manusia, adalah iradah makhluk lah, berkemahuan juga. Tetapi kemahuan Tuhan dengan kemahuan makhluk berbeza. Sebab apa? Sebab dia ulang ayat yang sama. Sifat ini adalah qadim lagi azali yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi kita sebut pasal sifat Allah Ta'ala, mesti kita kena sebut bahawa sifat ini adalah sifat yang qadim. Maksudnya sifat itu bila berkaitan dengan Allah Ta'ala itu qidam, maksudnya tak ada permulaan. Sifat ini bila kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu wujud, secara automatiknya sifat itu memang dah ada lah. Dia bukan Allah Ta'ala itu wujud dulu, kemudian beberapa ketika baru bersifat dengan sifat qudrah, beberapa ketika baru bersifat dengan iradah. Tak, maksudnya memang sebelum berlakunya semua perkara itu memang sudah sedia ada bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Kalau kita tengok dalil ayat Al-Quran itu, Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama, sesungguhnya, amruhu, keadaan kekuasaannya, idza arada syai'an, apabila dia mengkehendaki adanya sesuatu benda, an yaqula lahu, hanyalah dia berfirman kepada sesuatu itu, kun, jadilah engkau, fayakun, maka jadi. Maksudnya Allah Ta'ala arada syai'an, bila Allah Ta'ala arada syai'an, dia kehendak, menghendaki sesuatu itu berlaku, pastilah benda itu berlaku. Berbeza dengan makhluk tadi, kita hendak buat sesuatu ataupun kita menghendaki sesuatu tu ada, tak semestinya benda tu akan terjadi. Tetapi bila Allah Ta'ala kata kun, jadilah, pasti akan berlaku. Allah Ta'ala kata terciptalah Adam, Allah Ta'ala kata terciptalah malaikat, maka terciptalah malaikat. Terciptalah masa, waktu dan segalanya, maka terciptalah benda tu. Dari sudut akal, macam mana kita nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradah? Jadi kita boleh fikirkan, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat iradah, maksudnya sesuatu perkara itu berlaku tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sebut tanpa kehendak, maksudnya ada paksaan. Contohlah, kita nak pergi sekolah waktu kecil,
Kita tengok budak-budak tadika masuk tadika, dia masuk tadika belajar, masuk sampai kat tadika menangis. Maksudnya dia tak ada kehendak untuk masuk ke tadika tu atas paksaan parents, walaupun itu untuk kebaikan diri dia sendiri. Tetapi Allah Ta'ala bukan begitu. Maksudnya apa-apa yang terjadi, kita berjalan, kita duduk, harimau membaham haiwan-haiwan yang lain, gugurnya daun daripada pokok, semuanya berkaitan dengan kehendak Allah. Tak ada satu pun perkara yang berlaku tanpa kehendak Allah Ta'ala. Manusia mempunyai kehendak, tapi semuanya itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tu kita mesti ingat bahawa Allah Ta'ala itu tidak dipaksa oleh sesuatu yang lain. Kalau Allah Ta'ala itu dipaksa oleh sesuatu yang lain, bukan atas kehendak zatnya, maksudnya Allah Ta'ala itu lemah. Sebab ada sesuatu yang lain yang boleh memaksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan dia lah yang maha berkuasa untuk menentukan segalanya. Kenapa dia perlu dipaksa oleh sesuatu yang lain? Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Yang bermaksud Allah Ta'ala maha mengetahui. Ilmu, kalau bahasa Melayu kita sebut ilmu, pengetahuan. Samalah dengan ilmu yang ada dalam bahasa Arab. Jadi ilmu adalah maksudnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Sifat ini adalah qadim, lagi azali, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa huwa bikulli khalqin alim. Maksudnya wa huwa, yang Allah Ta'ala itu bikulli khalqin alim. Kalau kita nak susun ikut cara penyusunan struktur ayat bahasa Melayu, wa huwa alimun bikulli khalqin, dan dia itu Allah Ta'ala alim, maha mengetahui, bikulli khalqin, ke atas setiap ciptaannya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Okay, dari sudut akal, macam mana kita nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan segala sesuatu? So kita boleh fikir, kalau Allah Ta'ala itu tidak mengetahui tentang sesuatu perkara, tentang segala perkara, maksudnya Allah Ta'ala itu Tuhan itu adalah Tuhan yang tak tahu ataupun jahil, ataupun bahasa yang kita selalu sebut bodoh. Jadi maha suci Allah daripada segala kekurangan. Tak mungkin Tuhan itu bodoh. Kalau Tuhan itu jahil ataupun tak tahu, macam mana boleh terciptanya benda-benda yang ada dekat muka bumi ni? Seseorang yang tak tahu, tak mampu untuk mencipta alam yang sebegini luas. Sesuatu yang tak tahu takkan mampu untuk merancang perjalanan hidup manusia, daripada hidup sampai ke mati, sampai ke hari akhirat nanti. Benda tu terlampau kompleks untuk sesuatu yang tak tahu untuk menguasai semua benda tu. Jadi tak mungkinlah Tuhan itu bersifat dengan bukan ilmu. Jadi mestilah, wajiblah kita mengimani bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat ilmu, maha mengetahui. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Yang keempat, hayat yang kita sebut dalam bahasa Melayu itu asalnya adalah daripada bahasa Arab yang bermaksud hidup. Dari sudut bahasanya, hayat itu adalah kehidupan. Kalau kita tengok filem tenggelamnya kapal Vanderbilt, nama dia punya heroin apa? Oh, korang tak tengok? Korang dah tinggi satu perkara yang besar dalam hidup. Dia punya heroin dia adalah Hayati. Tenggelamnya kapal Vanderbilt itu adalah Titanic versi bahasa Melayu, tapi dia tak ada lakonan langsung atas kapal. Semua lakonan dia atas darat je. Okay, dia punya heroin adalah Hayati.
Hayati itu asal katanya adalah hayah lah. Hayati itu adalah kehidupan itu. Mungkin penulis memang nak mengibaratkan bahawa heroin itu adalah kehidupan, segala berkaitan dengan kehidupan hero tu. Mungkin dia nak kata bahawa heroin tu kalau tak ada, tak bermakna lah hidup hero tu. Mungkin. So hayah, yang penting saya nak tekankan kat sini, maksud hayah tu adalah kehidupan. Jadi bila kita kaitkan keadaan hayah itu dengan Tuhan, maksudnya Allah Ta'ala itu maha hidup. Manusia pun hidup, Tuhan pun hidup. Tetapi hidup Tuhan itu bukanlah seperti hidupnya makhluk. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah 'alal hayy, ke atas yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Hidupnya Tuhan itu ada kematian padanya. Sedangkan manusia hidup akan mati. Setiap makhluk yang hidup akan mati. Macam saya pernah sebut sebelum ni, manusia akan mati, malaikat akan mati, syaitan akan mati, semua akan mati. Semua akan dicabut nyawanya. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati, yang berilmu akan mati, yang tak berilmu akan mati. Semua akan mati. Tetapi Tuhan sebaliknya, Tuhan tak akan pernah mati. Itu perbezaan antara hidupnya Tuhan dengan hidupnya makhluk. So dari sudut logik akal, macam mana kita nak mengatakan bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat hidup, maha hidup, maksudnya hidup yang tidak mati. Dan hidup Tuhan itu hidup yang bukan dengan permulaan, bukan dengan lahirnya gabungan antara sel-sel kemudian terbentuklah manusia. Bukan macam tu. Maksudnya Tuhan tidak memerlukan makhluk untuk hidup. Maksudnya sedia ada, sudah hidup. Tetapi manusia perlukan sel lah, perlukan jantung apa semua untuk hidup. Sedangkan Tuhan tak perlukan semua itu, tetapi dia adalah yang maha hidup. Jadi kalau Tuhan itu tidak hidup, maksudnya kita mengatakan bahawa Tuhan itu bersifat dengan mati. Sedangkan macam mana Tuhan itu bersifat dengan sifat mati? Sedangkan kita dah kata dah sebelum ni Tuhan ni bersifat dengan sifat iradah, qudrah, ilmu, wujud. So benda tu tak masuk akal. Macam mana sesuatu yang mati boleh bersifat dengan sifat-sifat maha mengetahui? Bagaimana sesuatu yang mati boleh bersifat dengan berkehendak? Mayat yang dah mati, dia boleh berkehendak akan sesuatu ke? Tak boleh. Dia boleh minta nak makan? Tak boleh. Dia langsung tak boleh nak bergerak. So mustahil sesuatu yang mati boleh berkehendak. Boleh ke sesuatu yang mati bersifat dengan mengetahui? Tak boleh. Sebab akal dia pun dah tak ada dah. Maksudnya dia dah tak ada kesedaran dah. Macam mana dia boleh mengetahui? Jadi tak logik sesuatu yang mati boleh boleh bersifat dengan sifat-sifat yang Tuhan patut ada. Dan Tuhan itu bersifat hidup, maha hidup, lagi maha menghidupkan. Macam mana kita nak kata sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati boleh menghidupkan sesuatu yang hidup? Betul lah kita mengatakan bahawa Tuhan itu mati, akan mati. Jadi bila Tuhan mati, ada makhluk yang masih hidup. Siapakah yang akan mematikan manusia yang hidup itu? Jadi tak logik. Mestilah ada sesuatu yang sentiasa hidup untuk mematikan kehidupan yang lain. Secara logiknya macam tu. Jadi Tuhan itu maha hidup yang tidak akan mati.
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Okey, yang kelima adalah sama. Sama ni yang ni kita perlu jelas. Perkataan sama ni sin mim ain. Bunyi ain tu kena betul lah. Kalau tak dia akan jadi sama. Sama ada kita masukkan sama yang sertu tu, sama kulit binatang, ataupun sama yang kita masukkan dengan langit. Jadi kena jelas sama dengan ain dekat belakang. Maksudnya Allah Ta'ala Maha mendengar. Tetapi sifat Maha mendengar Allah Ta'ala itu bukanlah seperti sifat sama manusia. Manusia juga mendengar, tetapi ada juga manusia yang peka. Okay. Manusia mendengar, tetapi kadang-kadang ada batas pendengarannya. Bukan semua benda kita boleh dengar. Kalau kita belajar fizik dulu, ataupun kita belajar sains dulu, ada banyak jenis wave. Tetapi bukan semua jenis wave itu kita mampu untuk dengar. Radio wave kita tak mampu nak dengar, tetapi bila dia convert ke dalam bentuk radio tu, kita boleh lah dengar. Tetapi kita tak mampu nak dengar secara langsung. Contohnya line telefon, wave, line telefon lah, kita sebut wave juga. 4G, 3G apa semua tu, itu juga adalah sejenis wave, tapi kita tak mampu untuk mendengar dia secara halus. Kita tengok dah ada dalam telefon lah. So kalau dia tak ada pun, kadang-kadang kita tak perasan. Melainkan kita tengok kat handset. Hari tu Selcom, lama-lama tak boleh, dia kejap. Kalau lah benda tu kita boleh dengar, so kita tak adalah terkejut sangat. So kita tiba-tiba tak ada. Ini tengah main game, tiba-tiba hilang benda tu. Kurang. Okay, so Maha mendengar Tuhan itu tiada batasnya. Semua benda Tuhan mampu dengar, sebab semua benda ni adalah ciptaannya. Mustahillah Tuhan itu tak mampu nak mendengar ciptaannya. Itu adalah perkara yang mustahil. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anna Allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa anna Allaha sami'un basirun. Sama dengan sami' adalah perkataan yang sama lah maksud dia. Sami'un, sama. Mungkin kat dalam Al-Quran dia tak akan jumpa sami'un sajalah, tetapi maksud dia adalah maksud yang sama. Allah Ta'ala Maha mendengar. Dari sudut akal, macam ni kita nak mengatakan bahawa Tuhan itu Maha mendengar. So kita boleh fikir, kalau Tuhan itu bukan Maha mendengar, dia adalah Tuhan yang peka. Macam mana kita nak kata bahawa Tuhan itu Tuhan yang peka? Sebab sifat peka tu adalah sifat ketidaksempurnaan. Sebab tu kita kata orang yang peka ini adalah orang kurang upaya. Mungkin sekarang ni kita dah ubah istilah tu dah, tapi sebelum ni kita memang sebut bahawa orang yang peka itu adalah orang yang kurang upaya. Maksudnya dia adalah seorang yang lemah. Kalau manusia biasa boleh mendengar, dia tak boleh nak mendengar, dia adalah seorang yang lemah. Tak mungkin Tuhan bersifat dengan sifat lemah. Sebab sifat lemah tu adalah sifat makhluk. Bila kita kata Tuhan bersifat dengan sifat makhluk, Tuhan itu adalah makhluk. Jadi benda tu tak logik. Kalau kita kata Tuhan itu peka, macam ni kita nak bayangkan bahawa Tuhan itu mampu untuk mengadili kita di akhirat kelak. Semua benda termasuklah yang kita cakap dalam hati ini yang boleh melibatkan kesyirikan ataupun keimanan, semuanya Tuhan dengar. Kalaulah benda itu Tuhan tak mampu nak dengar segala perkara itu, macam mana Tuhan akan mengadili kita? Sedangkan Tuhan peka. So mustahil Tuhan peka, Tuhan tak dengar segala perkara yang ada dalam dunia ini untuk mengadili di akhirat kelak. Secara logiknya kita boleh fikir bahawa mustahil benda itu. Dan yang keenam adalah sifat basar. Sifat basar
Ataupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya dan Allah Ta'ala itu basir, maha melihat, bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Wallahu basirun, Allah Ta'ala maha melihat, bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Semua perkara Allah Ta'ala mampu untuk lihat. Tetapi penglihatan Tuhan itu bukanlah seperti penglihatan makhluk. Makhluk nak lihat perlukan mata, perlukan sesuatu medium untuk melihat. Sedangkan Tuhan itu maha melihat tanpa memerlukan apa-apa medium sekalipun. Dan penglihatan manusia itu kadang-kadang bermasalah. Berapa dekat, berapa jauh, silau, buta. Sedangkan Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan yang tadi itulah. Jadi sifat maha melihat Tuhan itu tidaklah sama dengan sifat manusia. Hatta macam kita sebut tadi, walaupun ada apa-apa yang berlaku dalam dunia ini, sama ada benda itu baik ataupun buruk, pasti Tuhan maha melihat. Ada satu kisah, saya rasa korang pun mungkin dah pernah dengar kisah ni. Ada seorang tok guru ni, dia nak test kecerdikan anak murid dia, 3 orang. Dia bagi seekor ayam setiap seorang, kemudian dia bagi arahan. Orang sembelih kat tempat yang takkan ada sesiapa untuk lihat. Jadi diorang pun masing-masing cari tempat yang kosong lah, ke hutan. Dia nak pastikan tak ada sesiapa boleh tengok dia. Ke gua, macam Liverpool dengan MU kan, ke gua. Kemudian dia pergi cari ke rumah kosong, ke dalam perigi. Semuanya diorang pastikan tak ada orang yang mampu untuk lihat. Tapi bila ketiga orang tu balik, ada seorang yang tak sembelih ayam tu. Sebab apa? Dia kata dengan tuan guru dia, aku tak akan mampu untuk lakukan sesuatu yang tak ada siapa untuk lihat. Sebab pasti setiap perkara itu Tuhan akan lihat benda tu. Jadi dia tak sembelih lah. Nak kata kat sini bahawa Tuhan itu walaupun dalam keadaan tersembunyi sekalipun, dia mampu untuk lihat benda tu. Sebab itulah Allah Ta'ala mampu untuk mengadili manusia, mampu untuk mengadili makhluknya di akhirat kelak. Semua perkara Tuhan mampu untuk lihat. Soroklah macam mana pun, maksiat kita tu pasti akan dilihat. So kalau Allah Ta'ala itu tidak melihat, Allah Ta'ala itu buta. So Allah Ta'ala suci dari sifat kekurangan, termasuklah buta. Tak mungkin Tuhan itu bersifat dengan sifat ketidaksempurnaan. Dan yang terakhir sekali dalam sifat Al-Ma'ani ke Al-Manawi, dalam sifat Al-Ma'ani adalah dalam, macam saya pernah sebut sebelum ni, ilmu kalam. Ada ilmu yang berkaitan dengan logik akal. Logik akal ini diterjemahkan dengan kalam, dengan kata-kata, dengan perdebatan, dengan penghujahan. So kalam itu adalah berkata-kata. Bila kita nak mengaitkan sifat kalam ini dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita akan menyebut bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha berkata-kata. Tetapi yang kita dah sebut sebelum ini, sifat kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah seperti sifat makhluk. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa, dan Allah Ta'ala berkata-kata dengan manusia, dengan Musa, taklima, dengan kata-kata. Tetapi yang kita sebut Allah Ta'ala berkata-kata bukan dengan apa-apa medium. Sebab apa? Sebab dengan apa-apa medium, maksudnya contoh bercakap dengan mulut, perlukan adanya getaran. Daripada kotak suara kita ada getaran, kemudian dia akan melalui
atom-atom yang ada segalanya, ada getaran, ada wave apa semua, sampai kat telinga convert, barulah kita dengar benda tu. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluk-makhluknya. Segala jenis getaran secara jenis telinga, mulut, suara yang tinggi, suara yang rendah, Allah Ta'ala tidak memerlukan semua tu untuk berkata-kata. Jadi kita mesti mindset dalam otak kita ni, Tuhan itu maha berkata-kata, tetapi bukan seperti semua jenis makhluk. Bila kita membayangkan Tuhan itu berkata-kata seperti ini makhluk, maksudnya Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk, dan Tuhan itu adalah makhluk lah. So mustahil Tuhan bersifat dengan sifat makhluk, sifat kekurangan. So apakah dalil akal yang menunjukkan bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat kalam? Kalau Allah Ta'ala itu bukan bersifat dengan sifat kalam, makanya Tuhan itu bersifat dengan sifat bisu, ataupun bisu lah paling mudah. Maksudnya memang langsung tak boleh nak berkata-kata. Dan kita juga sebut kalau orang yang bisu itu adalah orang yang kurang upaya. Jadi secara logiknya kita sendiri mengkelaskan bahawa sifat bisu itu adalah satu kekurangan, makanya Tuhan itu tidak boleh bersifat dengan sifat kekurangan. Itu adalah sifat al-ma'ani. Ada apa-apa soalan tentang 7 sifat al-ma'ani? Tak ada. So kita boleh habiskan terus dengan sifat ma'nawiyah. Tetapi sifat ma'nawiyah ini saya takkan sentuh banyak. Sebab apa? Sebab sifat ma'nawiyah ini dengan sifat al-ma'ani adalah satu sifat yang seakan-akan hampir sama, kecuali dalam sifat-sifat ma'nawiyah ini, dia dekat depan dia akan ada kaunuhu ta'ala. Kalau sifat qudrah, dia akan jadi kaunuhu ta'ala qadiran. Kalau ilmun, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, basiran, mutakalliman. Kalau dalam lagu sifat 20 tu, yang belakang dia ada an tu, semua adalah sifat ma'nawiyah lah tu. Dia start daripada qadiran. Kalamun mawjud bila bapak mukhalafatu lil hadis yang umum binafsi wahdaniyah. Dia start dengan wahdaniyah. Ada qudrah, iradah, ilmun, ayun, sama', basar. Kalamun qadiran. Qadiran muridan. Kalamun qadiran muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Maksud Allah. Jadi apa perbezaan antara sifat al-ma'nawi dengan sifat al-ma'nawiyah bagi Allah Ta'ala ni? Apakah yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala tu? Kalau kita kata bahawa qadiran dengan qadir tu dan qudrah itu adalah sesuatu yang sama. Okay. Jadi untuk mudah untuk kita faham benda tu, bahawa apabila kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bersifat dengan sifat qudrah, contohnya qudrah maksudnya maha berkuasa. Jadi kaunuhu ta'ala adalah hal keadaan Allah Ta'ala qadiran bersifat dengan sifat qudrah, dengan sifat maha berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Jadi kita nak menyatakan dekat situ bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, dan benda tu memang
sentiasa berlaku. Dia bukan hanya possibility. Contohlah, kita kata Luqman Hakim mampu untuk bermain bola, tetapi dia hanyalah berkemampuan. Dia sedang main. Contohlah, kita tengah lepak tengok TV, kita kata Luqman Hakim ni boleh main bola, tetapi adakah dia sedang main bola? Tak, dia tengah buat benda lain, tetapi dia berkemampuan. Apa buktinya? Kita tak nampak bukti dia yang dia mampu untuk main bola. Tetapi sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala ini semuanya bukan sekadar possibility. Bukannya kita cakap kosong Allah Ta'ala itu maha berkuasa, tetapi ada masa-masa tertentu Allah Ta'ala tak berkuasa. Tak, maksudnya Allah Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa maha mengetahui, sentiasa hidup. Dia sentiasa, maksudnya perkara itu memang benar-benar berlaku dan berlaku sentiasa. Bukan ada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Tak. Dan dalil-dalil, kalau kita tengok dalil-dalilnya semua sama je. Sebab tu saya tak nak terangkan panjang lebar. Sebab kalau kita perasan dalil-dalil dia dari sudut naqli, Al-Quran dan hadis, dari sudut logik akal semua sama. Cuma perbezaan dia adalah pada kaunul ta'ala, hal keadaan Allah Ta'ala. Jadi kalau korang dah hafal dalil-dalil sifat al-ma'nawiyah tadi, maksudnya korang dah hafal dah dalil-dalil untuk sifat ma'nawiyah. Okey, lepas sifat-sifat wajib ni, kita akan tengok sifat mustahil, kemudian sifat harus. Dan selepas saya terangkan ni, saya terangkan sifat mustahil dan sifat harus, InsyaAllah kita akan mulakan dengan pembentangan. Jadi setiap orang akan ada tajuk untuk dibentangkan, dan tajuk-tajuk tu seperti yang saya letak dalam syllabus tu. Nanti saya akan beritahu tajuk yang boleh dipilih start daripada tajuk nombor berapa. Jadi nanti korang akan cari grup dan buat pembentangan. Nanti saya akan beritahu benda apa yang diperlukan dalam pembentangan tu. Okay. Macam saya kata sebelum ni, saya boleh menerima apa-apa jenis pandangan pun dalam kelas, tetapi mestilah ada dhawabit dia, ada dia punya kayu ukur, adalah syarat-syarat dia. Bukannya semua orang rasa nak cakap boleh cakap. Nanti dalam pembentangan mestilah pembentangan tu berbentuk ilmiah. Kalau ada ayat Al-Quran, sebut ayat Al-Quran, sebut terjemahan, dan terpulang. Korang nak buat pembentangan tu macam mana? Guna kertas mahjong tu ke, ataupun guna LCD ke, terpulang. Tetapi kalau boleh pastikan dulu kat kelas yang kita belajar ni LCD dia semua okey, kan tak ada pula satu problem. Dan jangan pula yang kelas fizikal ni buat pembentangan dengan kelas online yang tak boleh hadir secara fizikal, kan jadi serabut lah. Orang yang boleh hadir kelas fizikal saja boleh membentangkan, so jadi macam tak adil lah. So pastikan pembahagian tu semua buat secara adil. Masalah kumpulan jangan dibesar-besarkan. Seorang ni tak nak siapkan tugasan dia lah. Benda tu orang dah besar, korang boleh fikir sendiri macam mana nak selesaikan isu tu. Pastikan semua take part lah. Jangan seorang buat kerja, seorang tak buat kerja. Pastikan semua benda tu lah. So sedia untuk dah boleh mula fikir. Kalau korang nak buat assignment tu,
guna aplikasi apa semua tu, korang boleh explore sekarang. Kalau ada masalah boleh bincang dalam group. Okay. Cuma sekarang ni saya nak tanya, kot lah kawan-kawan korang yang tak datang ni korang kenal dan apa sebab diorang tak datang. Yang tak datang Ahmad Henry. Dia kena CBD sekali tadi. Aliana Atirah. Farhan Muhammad Farhan bin Muhammad Khairi. Tak tahu. Muhammad Hafiz bin Edi. Tak tahu. Muhammad bin Tisham. Tak tahu. Nur Hanatikah binti Abdul Halim. Tak tahu. Nur Dini.